Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, yes, first of all, mohon maaf banyak-banyak sebab program hari ini macam tak disangka. Alright, sebab saya sedar bahawa kita sebenarnya hanya tinggal lagi satu hari saja sebelum kita punya puasa tamat. Jadi saya dalam keadaan yang mungkin belum 100% kembali balik ke normal. Setelah saya dalam keadaan kurang sihat selama lebih kurang 3-4 hari memang tak sihat betul. Jadi saya tak dapat bersiaran. Saya mohon maaf kepada adik-beradik yang memang menunggu tapi apa-apa pun hari ini saya nak lengkapkan untuk hari ini dan besok insya-Allah last final untuk kita dalam topik puasa kewangan. Jadi hari ini saya akan berbincang sedikit mengenai satu lagi topik untuk puasa kewangan ni, iaitu kekayaan yang berilmu. Apa benda Allah tu nanti kita akan sama-sama kongsikan insya-Allah. Bagi adik-beradik yang ada dekat sini, apa kata kita bagi komen sikit? Yes. Alright, just komen kalau anda berada yang sedang melihat, yang sedang dengar ni kan. Sambil-sambil tu kita bershare kepada rakan-rakan. Mungkin adik-beradik kita yang belum bangun lagi. Takkanlah belum bangun pukul 2 babe. Mungkin sibuk tengah memasak, tengah meniaga kan. Macam-macam. Tapi apa-apa pun disebabkan PKP banyak benda yang tergendala. Jadi Abang Abu berada di Singapura seperti yang anda semua dah tahu, sebab dah lebih kurang seminggu saya kurang nampaknya sihat. Banyak teori. Ada yang cakap sebab vaccination tu baru kerja. Ada yang cakap mungkin Abang Abu ni kerja terlampau teruk sangat. Ada yang cakap mungkin kena jaga kesihatan apa tu semualah kan. Tapi insya-Allah mungkin benda ni sebagai satu peringatan kepada kita supaya kita bertaubat, kita banyak beribadah kan, and all those stuff. Jadi saya ambil kesempatan tu untuk banyak beristighfar, banyak kita tengok balik benda-benda ni. Like saya ni kita ada siapa ni? Kita ada Okey, Kak Nurmala dia cakap Abang Abu dah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat, tapi belum sepenuhnya saya rasa, sebab ada masih lagi sesama sikit, masih lagi batuk ada juga.
Demam dah tak ada alhamdulillah. So demam sudah 1 hari lebih ni memang tak ada demam. So far alhamdulillah. Jadi saya dan dah boleh macam aktif sikit. Jadi itulah saya cadang buat satu live right dengan topik ni. Tapi seperti biasa saya nak just tahu bagaimana dengan anda semua sebab Abang Rosli dia tanya, abang dah sihat belum penuh, tapi insyaAllah right masih I think dah okey lah, better daripada 2-3 hari sebelum ni yang terbaring tak boleh bangun, tak boleh nak duduk, tak boleh nak apa kan. Tapi alhamdulillah hari ni kita dah macam get excited balik untuk kita bersembang-sembang sikit sambil kita cerita topik kewangan puasa kewangan, topik hari ke-25, kekayaan yang berilmu, alright. Kita ada siapa ni? Haryadi, dia cakap Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam, semoga sihat, alright. Terima kasih kerana doanya, alright. Dan kita juga ada Kak Ashura, Assalamualaikum AA yang macho, moga Allah beri kesembuhan sepenuhnya kepada Abang Abu, alright. Jadi kerana akak telah menggunakan satu perkataan yang memang akan membuatkan saya teruja, maka saya kan kepada akak. Itu dia tepukan sebab dia menggunakan perkataan macho tadi kan. Jadi bila ada perkataan-perkataan yang memberikan saya semangat sikit, saya akan terus bagi tepukan, ataupun kita bagi juga bicycle horn, tepuk lagi lah, ataupun kita nak bagi party horn ke, semua benda-benda macam ni insyaAllah, alright. Okay, jadi apa kata kita sembang-sembang sikit. Mungkin ada sibuk, semua sibuk tengah buat apa tu? Boleh tak macam cerita tengah buat apa? So hari ni hari bekerja, tapi mungkin ramai yang bekerja daripada rumah, work from home. Abang Abu work from bed. Dan macam mana pasaran saham yang bagi berkecimpung dalam saham, dan juga macam mana dengan Bitcoin, orang yang berkecimpung dalam Bitcoin, alright, semua benda-benda ni, alright. Dan nampaknya okay, yes, ada penurunan kripto turun, Binacoin tu dia okey, Bitcoin turun, Ethereum pun nampaknya sudah mula menurun selepas menunjukkan peningkatan yang mendadak selama beberapa minggu tu, alright. Dan yes, itulah. Jadi apa kata kita macam soal jawab sikit, kasih aku semangat sikit boleh tak? Sebab bila korang tanya soalan, aku jadi semangat sikit. Macam nak bercakap tu pun best. Bila nak jawab soalan ni, saya rasa lagi macam seronok. Alright, masih berpeluh tau. Abang Abu dah mula berpeluh, maksudnya bagus. So dah macam boleh aktif balik, kan. So ada ke macam soalan ke, ataupun nak cerita-cerita ke tengah awak tengah buat apa sekarang ni, pukul 2 suku ni tengah buat apa? Boleh tak macam bagi tahu Abang Abu awak tengah buat apa. Dan jangan bagi adik-beradik nak Kak Ashura tadi tu, adik-beradik Abang Abu tolong tekan love banyak-banyak, biar love tu melimpah ruah biar melimpah ruah kan. Sebab ni untuk program ni kita biasa buat pagi, tapi hari ni sebab saya pun macam rasa macam apa aku nak buat tengah hari ni. Memang tengah main trading saham tu semua, tapi saya cakap okey lah, kita pun tengok alamak dah tinggal 1 hari lagi saya punya topik ni selama 27 hari kan. Jadi kita tak boleh buat. Jadi esok adalah hari yang final untuk puasa kewangan. Untuk pagi besok pukul 9 saya akan buat the final one. Jadi kita dah boleh compile selama 26 campur 1 bonus nanti. Jadi 27 hari alright, puasa kewangan yang kita compile, kita akan letak dalam YouTube. Dan awak boleh tengok, awak boleh share, awak boleh dengar balik. Sebab saya rasa ilmu yang kita bagi ni kan, dia something yang sangat relevan pada semua orang Sebab tu saya sangat suka lah. Alright, kebanyakan semua buat portfolio balancing sebelum raya. Alright. So itu apa kata-kata apa orang saham ni. Jadi kita orang biasa ni mana faham benda-benda ni macam ni kan. Yang kita faham kita buat duit je. Kan, ini semua orang canggih-canggih yang gunakan benda-benda macam tu. Kita tak canggih sangat lah bang. Kita orang biasa je. Tapi apa-apa pun macam mana keadaan di tempat awak semua, tempat awak ni semua macam mana?
Jom lah kita sembang-sembang sikit. Aku ni bosan tau kalau aku berbual seorang tak ada orang layan aku ni kan. Nak-nak yang duduk kat sini cuba layan sikit. Apa dia? Banyak love untuk alright. Oh tu dia Shana pun ada Shana pun dia tengok aku live dah 3 hari 4 hari tak live. Oh dia tengok tak apalah tengok si abang Abu ni tengah kerja pun tak apa, dia tengok sikit kan. Alright, so macam mana? Macam mana tempat awak semua? Tempat awak ni semua macam mana? Kan? Semua sihat So saya doakan anda ni sihat lah. Sebab apa ni dalam masa sakit lah kita faham betapa nikmatnya sihat ni kan. Masa kita sakit tu, masa kita tak boleh bangun kan. Aduh, masa tu lah macam kita rasa nikmatnya Nikmat yang kita tak sikit pun bersyukur tau. Bila macam sekarang tengok aku ni kan, aku dah okey ni, tapi macam yelah bersyukur tu ada, tapi kita tak macam 100% bersyukur Jadi saya nak ajak semua kita bersyukur lah. Malaysia sambung MCO tu lah, Malaysia dah sambung balik MCO Tapi MCO kali ni 2 minggu 2 minggu. Hopefully semua dapat settle balik, jadi kita dapat kembali balik seperti biasa. Setahun 2 tahun dah dekat setahun setengah kita dalam keadaan macam ni dah biasa pula, dan masa berjalan begitu cepat sekali Aduh, ya Allahu Akbar. Right, apa-apa pun kita terpaksa lalui. Apa yang sedang berlaku ni terpaksa kita lalui. Alright, tak kisahlah nak buat macam mana kan. So memang kita kena lalu, tak boleh nak buat apa pun, sebab benda ni bukan apa yang kita nak. Alright, jadi aku ni kan macam baru nak get back the energy, get back into the mood Boleh tak korang semangatkan aku dengan tanya soalan sikit ke kan? Raya PKP je kena lalui juga tu lah kan, raya PKP So kita kena memang lalu, tapi insyaAllah Singapura masih boleh bergerak Singapura masih boleh berjalan, masih boleh berjumpa, tapi dilimitkan kepada 5 orang. Dia tak boleh buat gathering besar-besar. Alright, setakat 5 orang tu masih on, masih boleh lagi. Kedai-kedai masih dibuka. Alright, kedai makan 24 jam masih dibuka, masih kita boleh bertemu kawan-kawan, masih boleh kita bersosial, tetapi limit kepada 5 saja. Setiap perjumpaan tak boleh lebih 5 orang. Itu yang telah diberikan SOP untuk Singapura tahun ni. Raya pun macam tu juga, kita tak boleh lah nak jumpa macam gathering besar-besar kan, tak boleh. Jadi 5 orang. Tapi saya rasa itu pun dah bersyukur lah sebab kita masih lagi dapat berjumpa. Sebab satu benda yang Abang Abu fikir kan, yang kita perlu ada dalam masa kehidupan ni adalah silaturahim, perjumpaan, berjumpa dengan kawan-kawan, like kan, benda-benda macam tu. Right, Brunei mantap 1 tahun 1 tahun di China 1 tahun dia tak ada COVID Allahu Akbar. Ni memang Tuhan jaga sebab satu dunia kena dia boleh terselamat. Maksudnya apa ni mesti ada satu kuasa, ada satu kuasa, satu benda yang menjaga kan, pastinya benda tu Alhamdulillah, best boleh beraya. Ya betul, beraya, tapi cuma solat raya telah dipecah-pecahkan dan telah dilimitkan keseluruhannya. Maksudnya kita dah macam apa kata orang tu, kita 17,000 lebih je yang jemaah diberikan, dan solat raya, solat Aidilfitri tahun ni dia buat 3 kali, bermula 7.20 dah start, first, second, third. Tapi semua masjid 63 masjid di Malaysia, di Singapura semua penuh dah. Sebab dia kena book, dia kena register, dan kita hanya boleh pergi kalau awak dah register. Tak ada, tak boleh. Yes, insyaAllah tahun ni solat raya saya pun kemungkinan besar memang di rumah lah. AA bila plan ke Setapak? Hello brother, aku baru balik daripada Setapak lah brother. Aku balik daripada Setapak baru tak sampai sebulan. Aku baru balik ni. Aku berapa lama duduk situ, kau sikit tak tanya, sekarang baru nak tanya bila nak plan ke Setapak. Aku entak juga dia ni kan. Hari-hari ni adik-adik jugalah, so boleh gurau-gurau sikit. Standby ayah-ayah semua baca kutubah.
Aku ingat dah ada kan, khutbah tu senang je sebab dah ada apa, dah ada dia punya teks, jadi senang untuk kita, alright. Okay, ada sambil-sambil tu, sebab ini topik puasa kewangan, alright, topik yang sedang berjalan selama 25 hari. Hari ini adalah 25, episod yang ke-25. Dan anda yang terlepas boleh pergi pada YouTube Abang Abu ataupun boleh pergi dekat Facebook untuk awak go through balik, alright, apa yang kita telah kongsikan selama lebih kurang 25 hari Abang Abu kongsikan benda tu. Dan hari ini kita nak berbual ataupun berbicara ataupun bersembang mengenai kekayaan yang berilmu. Apa sebenarnya kekayaan yang berilmu ataupun kekayaan yang berwawasan, alright? Sebab ilmu juga adalah satu macam shelter. Ilmu ni adalah satu shelter, sebagaimana duit tu satu shelter juga. Duit tu bukanlah dia punya content, tapi dia adalah satu shelter. Duit ni dia memberikan banyak kemudahan kepada orang yang memiliki dia kalau dia menggunakan dengan betul. Tapi ilmu juga adalah satu shelter. Ilmu akan memberikan satu dia macam satu shelter. Shelter ni macam dia payung lah kan. So ilmu ni adalah satu shelter, dan orang yang mempunyai ilmu dia boleh mendapatkan apa kata orang tu, advantage. Orang yang ada ilmu ni selalu dia ada advantage daripada orang yang tak ada ilmu dalam apa pun lah. Tak kisah benda apa kita buat, benda apa kita lakukan, orang yang berilmu ni dia mempunyai advantage dalam benda tu. Sama juga orang yang mempunyai kekayaan, yang berilmu dan tak berilmu kan. Orang yang berilmu dan mempunyai kekayaan dia akan mendapat advantage. Itu yang kita nak bincangkan benda tu, right? Sebab tu ilmu dia melindungi kewangan, kekayaan. Ilmu, kalau kita ada ilmu, dia melindungi kewangan kita. So apa maksud ilmu, kita akan bincangkan sekejap lagi insya-Allah. At the same time, kalau you all ada benda-benda yang you nak tanya ni, boleh juga. Apa pendapat kalau ambil rumah satu prima untuk investment, berbaloi tak compare to rumah private developer? Okay, first of all, rumah satu prima tu kena tanya sama ada awak boleh gunakan sebagai investment ke tak. So satu soalan yang awak kena tanya lah. Kalau legally, adakah rumah satu prima tu untuk investment? Itu satu benda yang kita kena faham. Tapi kalau memang awak mempunyai kota untuk mendapatkan, I think you should grab it kan, sebab benda tu memang dia memang disiapkan untuk orang-orang in certain group. Dan saya rasa that is okay. Then I think if you rasa tempatnya sesuai dengan harga yang berpatutan, dengan harga yang macam Shana rasa okay, then I think pada pendapat saya akan take the offer. Kalau saya akan memang take the offer lah. Saya akan take the offer. Cuma rumah private ni, of course dia punya market rate tu dia berlainan daripada rumah prima. Tu je lah yang saya boleh bagi tahu, sebab rumah private ni biasanya dia mempunyai satu market rate yang berbeza sikit. Bila keadaan tu mula get back to normal, then you can get better kind of return for the private investments lah. Rumah prima ni depend on the situation, depend on what's going to happen. Tapi saya rasa it's all depend on kenapa kita nak benda tu. Ini yang kita namakan kekayaan yang berilmu. Alright, kenapa kita nak benda tu? Apa tujuan asal kita? So adakah untuk investment jangka masa panjang? Adakah untuk investment jangka masa pendek? Memang tak boleh lah kan. So bila adakah untuk cash flow? So mungkin you kena choose, either is it for long term investment or is it for cash flow. If for cash flow, then you kena cari tempat-tempat yang boleh awak mendapatkan rental dengan cepat. Alright, yield yang lebih the correct yield lah. Itu Abang Abu punya pendapat. Tapi kalau saya will go for it lah. Alright, itu saya boleh cerita sikit macam tu lah. Macam dekat sini soal macam tu lah Abang Abu boleh jawab.
Korang rasa energi aku tu sampai tak? Belum ke? Saya rasa macam belum lagi lah. Belum that momentum tu belum lagi. So saya mohon doa anda ni semualah untuk saya get back that momentum supaya saya dapat as per normal. Alright? Okay? Boleh ke boleh Alright, thank you for bagi yang terus support kan Abang Abu ni. Alright, dan saya nak just like cerita sikit. Kita tengok pledge dia. Alright, so kejap Okay, today's pledge ni aku belum betulkan lagi. Jadi okay, ni pledge sebelum ni. Jadi hari ni punya pledge dia lain sikit. So let me just, okay, kita belum lagi today's pledge. Sebelum kita nak pasang benda ni. Alright, so kena faham yang bahawa ilmu tu adalah pelindung. Serius, ilmu ni pelindung tau. Ilmu adalah pelindung. Awak kena faham dia tu. Pelindung. Okay, ilmu tu pelindung. So that's something that awak kena pledge. Iaitu awak nak buat apa-apa, awak kena ada ilmu, sebab ilmu tu akan jadi pelindung dalam benda yang awak buat. Contohnya lah, kau nak main saham lah macam si apa tu Haryadi ni kan. Okay, kau nak main saham, tapi kalau kau tak ada ilmu, maksudnya kau tak ada pelindung. Clear tak? Kau main dengan menghinzir buta. Dia macam tu. Sama juga berniaga kan. Kalau kau berniaga, tak ada ilmu perniagaan, maksudnya kau tak ada pelindung. Alright? So kau tak ada pelindung, kau dalam satu fragile punya mode. Okay? So kerugian tu akan jadi macam senang ketara. Dia macam vaksin jugalah kan. Dia at least dia cover sikit lah. Dia bukanlah 100% proof, tapi dia at least bagi confidence sikit, bagi cover sikit. Dia macam tu. Jadi ilmu ni dia something yang kita kena ada, right? That is something that saya nak bagi tahu. Dan kedua, saya nak bagi tahu dalam ilmu kewangan dalam kekayaan ni lah kekayaan. So dalam bab kekayaan ni, kejap saya kena, sebab baru balik baru tengah nak get back semangat ni kan. Jadi suara saya pun macam entah kenapa suara pun naik macam kan. Okey, jap. Okey. Okey, dalam kewangan, kekayaan, kekayaan, ilmu dia melindung. Dia melindungi, dan ilmu akan menjadikan awak buat ilmu menjadikan anda buat keputusan yang bijak. Ini juga dalam kekayaan. Kenapa ada orang tu dia punya kekayaan dia bertambah kan? Kekayaan dia bertambah, kekayaan dia terjaga. Sebab apa? Sebab dengan ada ilmu, dia buat keputusan baik. Contohnya bila kita dapat duit, bila kita tak tahu macam mana nak manage kewangan kita, walaupun duit banyak masuk, tapi kita akan buat keputusan yang kurang bijak. Sebab tak ada ilmu nak menguruskan kewangan. Kan, contohnya yang datang ke Abang Abu, kita belajar pasal kompas wang, kita belajar pasal enjin wang, kita belajar pasal highway wang. Kan? Sebab bila kita ada ilmu, maka bila kita nak membuat satu keputusan tu, kita based on ilmu yang ada. Jadi dia jadi bijak tu. Itu yang Abang Abu nak you fahamkan. Alright, kekayaan ni kan, kekayaan ni akan kekayaan akan bertambah disebabkan ilmu yang kita ada. Alright, ilmu apa? Ilmu kewangan. Alright, itu yang awak kena fahamkan dan awak kena yakin dengan benda tu. Dan ketiga, alright, dan ini yang saya rasa pledge yang saya nak awak buat. Okay, saya akan belajar semua pasal wang. Okay, semua pasal wang. Alright. So okay, dan menjadi tuan kepada wang. Ini benda betul babe. Tuan kepada wang.
Alright. Jadi alright, so bila kita jadi tuan kepada wang, akan mendapat rahmat. Rahmatnya, right? Okey, apa benda yang abang Bu nak share ni? Apa yang abang Bu membebel ni kan? Kan apa benda lah aku membebel kan? Tak apa, bagilah aku chance sebab aku baru baik. Kata orang tu bukan baru baik tapi like sekejap kita. Ada macam ada benda-benda kan, ada benda-benda yang macam ni kan, macam tak sedap pula. Kenapa sebab aku tak pakai green screen. Kalau aku tak pakai green screen, the fade level dia macam tu sikit. Kan aku boleh lah, sebab aku tak pakai green screen. Sebab tu dia ada buat banyak macam ada benda mengacau ni. Kalau nampak macam okay, aku tengok aku punya live sikit. Kenapa dia macam kan ada macam ada benda-benda dekat sini tepi-tepi ni kan. Aduh. Saya dah jumpa ilmu kekayaan dalam quantum mental. Semuanya genuine dan gain almost 20% dari peserta modal awal. Apa pandangan A? Oh, saya kalau benda macam yang tak ada fizikal, saya kurang involve dalam benda tu bang. Saya kurang involve dalam benda-benda yang tak ada fizikal punya benda. Kalau dia menggunakan hanya platform-platform online fizikal, saya kurang ni lah. Saya kurang ni sebab dia ilmu kekayaan ni dia bukan macam tu pada saya. Pada saya ilmu kekayaan adalah apabila kita tahu menjana. Mungkin itu adalah ilmu menjana, tapi ilmu kekayaan ni adalah bila kita gunakan benda tu dalam ke arah yang betul. Macam saya cakap tadi kan, alright, kita tak jadi tuan, kita tak jadi hamba kepada duit sampai kita boleh buat benda-benda yang tak logik. Contohnya kan, sebab kita terkejar-kejar, kita jadikan dia macam kita jadi hamba, bukan dia jadi hamba, kita jadi hamba. Apa maksudnya? Bila kita jadi hamba ni, kita ni akan buat semua benda tanpa asal usul, tanpa kira tanpa kira halal haram, kita tak kira risiko dia. Sebab kita jadi hamba, kita akan ikut apa saja kan. Itu yang sebenarnya saya kurang sukalah dalam bab kewangan ni, dalam kekayaan ni, bila orang tu menjadi hamba. Tapi orang yang sebenarnya saya adalah orang yang menjadi tuan kepada duit. Alright, duit tu dia macam dia tak, macam mana aku nak cakap benda ni dia tak kisah tau. Dia tak kisah orang buat berpuluh juta ke, beratus juta ke, dia tak kisah. Kan dia tak akan macam terkejar benda tu. Sebab pada dia takkan jadi hamba pada duit. Dia tahu dia punya capacity, dia tahu apa yang dia boleh buat, apa yang dia perlu, apa yang dia mampu. So dia lebih kepada macam tu kan. Dan duit tu pula kalau dia dapat pun, dia hanya akan gunakan apa yang dia perlu dan lebihnya dia bagi balik kan. Dan dia akan mula menggunakan kaedah 131313. Itu kekayaan yang berilmu. Alright, kekayaan yang berilmu adalah kita menggunakan formula 131313. 1/3 daripada apa yang kita dapat adalah untuk kegunaan kita. Maksudnya kegunaan apa? Makan, minum, duit rumah, duit apa, 1/3 je. 1/3 adalah untuk kita gunakan untuk menggandakan ataupun menjana kewangan. Contohnya meniaga ataupun melabur tadi
Kan? Kita gunakan balik. Dan 1/3 adalah untuk kita memberi, kita bagi kepada orang-orang yang memerlukan. Kan? Sebab itu adalah hak dia orang, bukan hak kita. So ini yang sebenarnya Abang Abu cuba nak bagilah, nak bagi tahulah, itu je lah kot. Kan? Saya nak tengok kenapa dia punya, dia ada macam nampak dia ada macam tak clear lah dia punya ni. So dia buat saya macam terganggu, saya punya tumpuan tu, saturation ni kot. Okey, tak apa pun, ada yang dah mula menyampah sikit dengan Abang Abu hari ni. Sebab hari ni walaupun topik dia macam best gila, tapi macam kan, macam belum into the mood kot. Tapi apa-apa pun saya nak kena habiskan juga. Jadi tak apa, engkau tak dapat apa-apa pun. Apa yang saya nak bagi pada hari ni adalah anda kena ada 3 benda yang saya bincangkan kat sebelah ni. Kalau tengok apa yang kita bincangkan, first of all, ilmu itu adalah pelindung. Alright, pastikan buat apa pun kena ada ilmu. Tak kisahlah abang nak buat quantum metal ke, nak buat bitcoin ke, nak masuk dalam scam ke, apa pun, lantak kau orang, tapi kau kena ada ilmu. Maksud ilmu ni, awak tahu scam, tapi bila awak nak juga leverage on that scam, awak kena ada ilmu. Kan? Macam mana kita nak leverage on that scam? So awak kena tahu bila benda ni start, dan bila dia peak dia bila. So ada tak berapa potential, itu ilmu tau. Sebab tu ada orang dalam scam pun dia boleh buat duit. Kan, dia tahu benda tu scam, tapi dia buat duit dalam scam tu. Sebab saya tak galakkan benda ni, tapi saya bagi tahu betapa ilmu tu dia boleh menjadi pelindung pada banyak benda. Tu satu. Alright, dalam kekayaan dengan ada ilmu yang betul, ilmu kewangan yang betul. Abang Abu cerita ilmu kewangan, Abang Abu tak cerita ilmu pelaburan, ilmu nak jana duit, tu semua saya tak cerita. Saya cerita dalam kekayaan yang berilmu, maksudnya ilmu kewangan. Kalau anda ada, maka anda boleh buat keputusan yang bijak. Alright? Keputusan yang bijak akan kita lakukan sekiranya kita mempunyai ilmu kewangan yang betul. Dan ini akan menjadikan kekayaan kita ni lebih, kata orang tu, mantap. Dia kekayaan yang mantap. Alright? So itu yang kedua. Yang ketiga, Abang Abu nak juga anda buat pledge pada diri awak semua ni. Saya akan belajar semua pasal wang dan menjadi tuan kepada wang. Alright? Sebab bila kita menjadi tuan kepada wang, barulah kita dapat rahmat dia. Kan? Rahmat dia ni apa maksudnya? Rahmatnya dalam banyak benda. Ramai orang ingat bila rahmat ni kita ada banyak benda-benda material. Tak juga. Kadang-kadang rahmat Allah ni dia bukan sikit ataupun yang benda kita boleh ukur tau. Rahmat Allah ni kita tak boleh ukur. Kan, rahmat Allah ni boleh datang dalam, Allah boleh bagi rahmat dengan keceriaan hati. Kan, ada orang ni dia miskin gila, babe. Miskin, duit tak ada, apa tak ada, tapi dia ceria, dia hati dia gembira, dia tak ada resah, dia tak ada sakit. Woi, itu lagi power daripada orang yang berjuta-juta aset tapi sakit, tak gembira, stres gila. Kan? Nampak? Itu rahmat. Kan? Allah bagi rahmat. Maksudnya benda yang boleh dinikmati tau, dalam diri. Jadi itu sebenarnya satu kekayaan yang berilmu. Kan? Menjadi tuan kepada duit. Maksudnya kita tidak berlumba-lumba, bertikam-tikam, menipu orang, menjahanamkan hidup orang. Kan? Itu semua kita takkan buat. Sebab apa? Kita menjadi tuan kepada duit. Kita tak jadi hamba kepada duit. Kan? Ada orang ni dia jadi hamba duit. Ya Allah, dia punya tamak dia, kita tengok kesian tau. Kadang-kadang saya tengok kesian lah, babe. Kenapa Allah tak bagi dia orang rasa cukup ni? Itu satu ujian tau. Allah bagi ujian, dia orang tak boleh rasa cukup. Kan? Dia orang bekerja-kerja tak rasa cukup, babe. Sampai satu masa, entah apa, masa mungkin yang paling lambat, dia dah macam menyesal tau. Dia macam rugi banyak benda, rugi hubungan dengan keluarga, rugi hubungan dengan kawan-kawan. Kan, dia tak dapat banyak buat kebaikan, tak dapat. Kan, tak dapat membantu orang.
So banyak benda ni rugi disebabkan dia orang punya sifat tamak yang berlebihan. Sebab tu dalam topik hari ni tu je lah yang Abang Abu mungkin nak kongsikan pada you all, iaitu kekayaan yang berilmu. Pastikan 3 benda yang Abang share ni korang macam ambil benda ni dan cuba fikirkan balik apa yang Abang Abu cakap ni. Tak apalah awak nak setuju dengan saya 100%, fikir je balik, adakah apa yang Abang Abu share ni dia make sense. Kalau make sense, take it. Kalau tak, just forget it and delete saja. Tak bayar nak cakap banyak kan. So cakap apa, Abang Abu ni cakap apa benda lah kan. Tapi minta maaf jugalah, hari ni cuma hari yang pertama selepas saya macam saya get back sikit daripada fever yang melampau tadi. Betul bang, saya menggunakan apa yang saya belajar di awal sebelum masuk ke kuantum antaranya. Adakah patut syariah, physical goal dan berdaftar dengan bank negara, konsep satu juga benar dan tidak tamak. Thank you saya setuju. Alright, so terpulang pada masing-masing, sebab rezeki ni masing-masing punya. Rezeki ni dia tak semestinya datang daripada satu sumber. Okey, ada orang rezeki Allah bagi dalam perniagaan, ada orang Allah bagi dengan perkahwinan, ada orang Allah bagi rezeki menerusi skill dia, daripada mungkin ada skill dia. Mungkin ada orang Allah bagi rezeki menerusi pelaburan dia. So sebab tu saya ni tak suka kalau orang tu macam inilah cara dia. Itu saya paling macam tak berapa tak berapa termakan dengan benda-benda macam tu lah. Saya lebih kepada yes, alhamdulillah, kalau ini rezeki awak, alhamdulillah, itu rezeki awak. Tapi tak semestinya semua orang tu dia memang macam tu, tak. Sebab kalau macam tu, semua orang yang main saham ni patut dah kaya gila. Semua orang pergi seminar besar-besar ni patut dah kaya gila, kan? Tapi tak. Kenapa? Sebab rezeki tu Allah punya, kan? Kita ni boleh berusaha dengan pergi seminar, dengan belajar itu, belajar ni, kita boleh berusaha. Kita memang wajib berusaha. Tapi itu bukan alasan ataupun itu bukan sebab kita ni akan jadi kaya. Alright, sebab tu dalam puasa kewangan ni kita bukan hanya belajar ataupun bercerita, bersembang mengenai macam mana nak kaya, macam mana nak kurang. Tak, kita belajar macam nak mantapkan kita punya jiwa supaya kekayaan kita ni dia berilmu. Kekayaan berilmu ni dia memberikan ketenangan, alright? Ketenangan, dia berikan kegembiraan, dia berikan kepuasan, dia berikan rasa macam rasa nak memberi, kan? Itu sebenarnya kekayaan yang berilmu. Itu yang Abang Abu nak macam share pada hari ini. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Saya macam ambil kesempatan untuk nak settlekan. InsyaAllah besok pukul 9 pagi kita akan habiskan dengan the last topik 26. Sebab 27 tu bonus. Dia satu topik yang mudah, 27. Tapi 26 besok the last segment 9 pagi lah saya akan seperti biasa. Mudah-mudahan adik-adik Abang Abu dapat terus bersama dengan Abang Abu, insyaAllah. Alright, thank you for you yang watching hari ini dan juga yang share. Saya tahu masa yang tak betul, masa yang tak sesuai, ataupun masa yang mungkin tak saya bagi tahu. Sebab Abang Abu ni macam tu lah. Aku belum belajar benda-benda yang macam mana lah nak buat secara betul. Tak, aku just like lantak je aku buat saja. Alright, aku pun tak peduli. Alright, tapi saya peduli anda. Saya perlu peduli anda yang mendengar, sebab insya-Allah konten-konten yang Abang Abu bagi ni pastinya akan akan boleh memberikan awak something to fikir, kan, something to think of dan mula apply, alright. Dan saya yakin sangat, sebab benda-benda yang saya kongsi ni, benda-benda yang saya setiap hari kongsi ni bukanlah benda-benda yang alih-alih saya dapat ilham, tak juga. Benda-benda yang saya memang secara konsisten buat, secara konsisten saya lakukan. Alright, jadi dari situ saya dapat pengalaman, dari situ saya dapat belajar beberapa perkara, dan akhirnya saya juga dapat kongsikan pada orang ramai, dan yang buat juga dia cakap ada impact lah benda ni. Jadi itu yang bagi saya semangat untuk terus buat benda ni, insyaAllah. Alright, so Wan dia cakap apa? Benar, harta kita dibelanjakan habis juga, tapi ilmu itu menambahkan harta. Alright, okay Abang Wan, thank you very much for that sharing. InsyaAllah kalau mungkin tak ada apa-apa soalan, tak ada apa-apa nak tanya, tak ada apa-apa nak share, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang hadir pada hari ini. Alright, walaupun saya nampak memang boleh nampak muka nampak macam kurang sihat,
Memang pun belum 100% fully back to the normal state, tapi saya doakan mudah-mudahan semua yang tengok hari ni, semua yang dengar, semua yang support, semua yang share, semua yang tekan lu banyak-banyak tu, saya doakan anda akan Allah berikan rahmat Allah Subhanahu taala kepada diri anda semua. Alright, diberikan rasa kegembiraan sentiasa, rasa keceriaan sentiasa, rasa bahagia kan. Sebab benda-benda ni lah yang pada Abang Bu sangat-sangat penting, alright, untuk seseorang tu. Alright, dan bonus kalau kita juga Allah terus berikan kita kekayaan yang luar biasa, kekayaan yang melimpah ruah sehingga kita boleh buat banyak kebaikan-kebaikan dan menggunakan segala kekayaan itu untuk kita membina aset-aset akhirat yang akan kekal abadi, insya-Allah. Alright, so itu saja daripada Abang Bu, sehingga kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best